Assalamualaikum. Pada episod yang lalu, kita telah mengetahui sejarah ringkas 9 wali yang merupakan penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Oleh itu, di episod ini kita akan menceritakan antara kisah menarik oleh setiap wali songo. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda terus setia dengan channel Pendekar Ilmu. Di Tanah Jawa, sekitar tahun 1404 Masihi, Kakek Bantal ataupun Datuk Bantal adalah suatu nama yang tidak asing kepada masyarakat kerana sifatnya yang lemah lembut, berkasih sayang dan beramah mesra kepada semua orang. Persoalannya, adakah Datuk Bantal adalah Sunan Gresik atau individu yang berbeza? Seiring mencari jawapan tersebut, mari kita lihat kisah dan kepribadian beliau yang dapat menjadi tauladan buat kita semua terlebih dahulu. Datuk Bantal adalah individu yang mulia serta tidak takut untuk menyuarakan keadilan dan melawan kesyirikan. Kepribadiannya dapat dilihat melalui sebuah kisah ketika seorang bomoh hujan hendak mengorbankan nyawa seorang gadis untuk upacara menyuruh hujan kerana kemarau yang berpanjangan. Ketika upacara berlangsung, tiba-tiba satu langat lembut kedengaran meminta supaya mereka berhenti. Gangguan tersebut membuatkan pendeta tersebut marah. Lalu dua pengikut pendeta yang bertubuh sasa segera menghayunkan parang untuk membelah kepala Datuk Bantal dan menikam belati ke jantung gadis tersebut. Namun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pergerakan mereka tiba-tiba terhenti seperti kekejangan. Lalu, dengan kebijaksanaannya, Datuk Bantal mempersoalkan tindakan sia-sia tersebut kerana telah dua orang terkorban namun hujan masih belum turun. Ketika kesemuanya terdiam atas pertanyaan tersebut, lantas Datuk Bantal memulakan dakwahnya dengan penuh hikmah. Datuk Bantal menyatakan bahawa beliau hanya dapat menolong kampung ini untuk hujan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan nyata, bukan dengan amalan sihir dan syirik. Buat pertama kalinya, sebutan Allah kedengaran di cuping masyarakat tersebut dan membuatkan mereka tertanya tentang siapakah Allah yang dimaksudkan. Datuk Bantal menjelaskan bahawa Allah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Datuk Bantal juga meminta agar gadis yang telah kematian ibu dan bapa tersebut dibebaskan kerana di dalam agama Islam, seorang anak yatim piatu tidak boleh disia-siakan, melainkan disantuni dan bukan menjadi korban dewa hujan. Lalu, Datuk Bantal serta 5 anak muridnya menunaikan solat istiqa memohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah, hujan turun membuatkan penduduk kampung gembira. Lalu mereka pun bersujud pada Datuk Bantal. Namun, Datuk Bantal segera menyatakan bahawa mereka tidak boleh bersujud sesama manusia melainkan Allah. Dengan kerendahan dirinya, keadilan serta kebijaksanaannya telah membuka hati penduduk kampung untuk mengenal serta mempelajari agama Islam. Di Jawa, masyarakat beragama Hindu dibahagikan kepada 4 kasta, iaitu Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra. Dalam permasalahan di mana golongan Sudra sering ditindas, beliau menerangkan bahawa ajaran Islam itu manusia semua sama darjat dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa itu letaknya di hati, hati yang menggerakkan kehidupan manusia untuk mengerjakan seluruh perintah Allah dan tinggal segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekalipun dia dari kasta Sudra, boleh jadi lebih mulia daripada kasta Ksatria dan Brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berkasta Sudra dan Waisya merasa lega dan mengikuti ajaran Islam. Apabila ada yang bertanya tentang sesuatu masalah agama, beliau menjawab dengan mudah, tidak dipersulit dan tidak ditakut-takutkan. Seperti yang tersebut dalam buku History of Java karangan Sir Stamford Raffles, beliau ditanya apakah yang dinamakan Allah itu
Beliau tidak menjawab bahawa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala syurga hambanya yang berbakti dan menyeksa sepedih-pedihnya bagi hamba yang membangkang. Tetapi jawapannya hanyalah Allah adalah zat yang diperlukan adanya. Berbalik pada persoalan siapakah Datuk Bantal, mari kita merungkai huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi ilmu dan kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Kemudian surah Ali Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia beruntung kehidupan di dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Turut ditulis surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Seterusnya, surat At-Taubah ayat 21 hingga 22, Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Dan turut tertulis, inilah makam almarhum al-Maghfur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para bangsawan sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan Datuk Bantal. Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keredaannya dan dimasukkan ke dalam syurga. Telah wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijrah. Jelaslah bahawa Datuk Bantal yang sering menjadi bualan tentang kebaikannya itu adalah Sunan Kresik, seorang wali yang dianggap sebagai ayah dari Wali Sanga. Bukanlah jasadnya yang dipuja, namun kebaikan dan kisah yang ditinggalkan tersebut haruslah menjadi tauladan buat kita semua. Al-Fatihah buat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Hasil didikan beliau yang terkenal adalah falsafah Molimo.